Okey, macam ni. By right, tak guna main cantik. Tak pernah bela. Aku yang cakap benda tu. Tapi Man United main cantik ke main tak cantik ni? Aku pun tak tahu. The thing is, Man United is the thing. But the thing is, Man United is nothing. Kuliki takating, kuliki takata, kuliki takating, kuliki takata. Samalakatiki takatiki, samalakatiki takatiki, samalakatiki takatiki, samalakatiki takatiki. Kawan-kawan, Ghostan is back. Yes, Ghostan edisi work from home. Ya, mesti korang fikir aku dah tak buat Ghostan kan sebab yalah, maklumlah kita dah masuk hari Khamis. Biasanya hari Rabu dah keluar tapi aku memilih untuk bekerja. Sebab apa? Sebab aku nak tunjuk bos aku inisiatif aku nak bekerja. Walaupun bos aku dah mengumumkan semua tak payah kerja. Apa-apa pun kita Ghostan dulu. Okay guys, aku tahu ni cerita lama. Aku rasa semua akan cakap dah basi lah cerita ni. Orang dah tengah cerita Euro sekarang. Tapi Euro kita ada program lain. Sebab aku tak ada chance dalam Ghostan ni nak cerita pasal UEL final. Manchester United susah nak cakap lah sebab aku akan kata Manchester United dah lakukan yang terdaya dalam final tu. Nak kata diorang create chances? Yes, diorang create chances. Finishing je hampir sebenarnya kan. Ada beberapa mungkin dari segi selection yang mungkin lebih baik boleh dilakukan ataupun disebabkan faktor injury. Fred dan Maguire berada di bangku sepadan. Mungkin orang akan point kat benda tu cakap sebab itulah United tak menang ataupun sebab itulah seri. Tapi ramai akan cakap sebab miss chances. Rashford lah apa semua mungkin patutnya menang dalam 90 minit. Terpaksa diheret ke masa tambahan. Masa tambahan pun Ole tunggu sampai bila baru nak buat substitution. Buat substitution pula tu semata-mata untuk penalty taker. Tapi tak fikir pula orang yang menghalang penalty tu macam mana. Okay fine, kalau kau nak bagi De Gea 90 minit sekalipun, kau tukarlah bila masuk penalty shootout. Takkan kau tak buat research Ole. Kau kena tengok statistik as a manager. Takkan kau tak tahu statistik De Gea sejak tahun 2016 tak silap aku, dia memang gagal bab save penalty babe. Kau boleh check, tak percaya kau check sendiri, okay? Aku rasa kau dah tahu dah pun kan. Dean Henderson, last 10 penalti, 6 dia save, babe. Aku tengok De Gea ni macam sekeping. Muka dia pun nampak macam tak confident kan. Itu pendapat aku lah. Itu yang aku nampak masa malam final. So aku rasa itu adalah last lah bagi aku untuk De Gea dekat Manchester United. Okay, UCL final kawan-kawan. Frust sebenarnya sebab aku antara orang yang meletakkan Pep dan juga Man City selaku favourite untuk UCL final tu. Sebabnya aku menjangkakan Pep akan buat apa yang dia biasa buat. Tapi macam biasa, minta maaf lah kan fan-fan Man City sebab aku sendiri predict City menang. Pep overthinking babe. Sorry to say lah, dia overthinking lagi. Dah elok dah masa suku akhir, separuh akhir dia tak overthinking. Masuk final je dia overthinking babe. Kenapa dia tak turunkan sebarang holding midfielder? Selama ni kalau tengok statistik sepanjang musim, Rodri atau Fernandinho bila ada dalam tim, stat kemenangan City tu sangat tinggi. And corak permainan diorang pun lagi lancar. Orang yang counter diorang pun tak senang sangat nak bocor barisan pertahanan diorang. Kau tengok tak macam mana Tuchel menang permainan minda dalam perlawanan final ni. Satu, Tuchel tak banyak kecoh sebelum game. Itu yang aku dengar lah kan. Itu yang aku tengok. Keduanya, dia mengejutkan Pep dengan strategi dia. Dia main highline, babe. Dia main highline sampai habis game. Okay, sampai habis game. Aku rasa dalam masa kecederaan, baru dia start park bus. Ada orang kata Chelsea park bus all the way. No, dia main highline. Dia umpama dinding Chelsea tu bermula daripada tengah tu. Itu sebab ni kau selalu nampak Zinchenko dapat bola, pas balik. Zinchenko dapat bola, pas balik. Kau nampak Sterling kena rantai gila dengan Reece James. Tak boleh nak bergerak langsung. Kan, itu satu lagi aku nak persoalkan. Kenapa kau letak Sterling dekat belah kiri tu sedangkan kau dah tahu Phil Foden mempunyai threat yang lebih besar daripada sebelah kiri. KDB kena rantai dengan N'Golo Kante. Ini satu lagi topik yang berbeza. N'Golo Kante, kenapa dia efektif sangat malam tu? Orang semua cakap dari segi defensive quality dia, dari segi dia punya break up play, dari segi dia punya tackling, bersih. Macam mana dia link up play dengan Jorginho, macam mana dia link up dengan Werner, macam mana dia link up dengan si Havertz, macam mana dia wide distribution dia kepada Reece James, kepada Ben Chilwell. Semua ni peranan yang dimainkan oleh N'Golo Kante dalam malam tu. Satu game tu je performance dia, bukan saja game lawan Real Madrid itu, tapi dalam final ni dah cukup bagi aku untuk dia menang Ballon d'Or. Oi, Allegri, belahlah sekarang. Tui. Hiu. Mengarah salah. Hiu gila. Yelah, bila dah habis musim dalam mana-mana liga kat Eropah, confirm kau akan dengar cerita pasal manager nak belah, sama ada dia kena buang, sama ada dia mutual consent tu, maknanya dua-dua setuju. Club dengan dia setuju, okey aku nak belah. So kontrak terminate secara dua-dua setuju kan. So itulah kesnya bila kau cerita pasal Juventus. Pirlo sebenarnya dia nak stay, tapi dia mengharapkan game last lawan Bologna tu yang menang besar tu, board akan nampak macam okeylah kita bagilah peluang dekat Pirlo ni satu lagi musim. Tu yang dia confident, I want to stay. Tapi lalas selang 2 hari selepas apa yang dia cakap dia nak stay tu, keluarga Agnelli dah decide untuk jilat balik ludah dia orang dulu. Dulu dia ludah Allegri. Kan Allegri coach Juve kan, ataupun manager Juve before Sarri kan.
Dia dah buang dah dulu tapi dia ambil balik. Kesian aku tengok Pirlo ni sebenarnya. Tapi aku rasa Allegri adalah pilihan yang tepat lah. Sebab kau akan tahu apa kau akan dapat daripada Allegri. Kan? And aku rasa players pun respect dia. Berbeza weh. Jangan harap apa yang kau tengok musim ni akan berlaku lagi lah. Sebab aku rasa Juve akan bangkit semula untuk musim depan. Lagi-lagi dengan adanya Massimiliano Allegri kembali. Lepas tu dengan adanya Simone Inzaghi daripada Lazio pergi Inter. Dia superb tau dekat Lazio. 2019-2020 season, dia berjaya bawa Lazio setelah sekian lama kembali ke UCL. So itu satu pencapaian besar selain dia menang Coppa Italia, tak silapku dia menang daripada sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang dia ada dekat Lazio tu. So aku faham dia bukan macam dulu Lampard daripada Derby County masuk Chelsea. Dia ni ada credibility lah sebab dia Lazio kan, and dia dah bertahun-tahun pengalaman dia. So aku rasa Inter bagi peluang dekat dia sebab dia dah intai dia ni lama dah. So aku rasa Conte pun belah sebab dia dah capai KPI dia. Mungkin KPI dia nak menang Scudetto dah settle. So kita tunggulah tengok Conte nak gimana lepas ni dengan cerita mungkin Spurs. Sebab sekarang ni aku rasa itu je lah yang realistik yang tinggal kan. Sebab Real dah confirm Ancelotti, Zidane dah belah. Kau tahu kenapa dia belah? Dengan cerita dia merajuk. Serius, itu cerita yang aku dengar. Dia merajuk dengan Perez. Sebab bukan Perez je, sebab aku rasa Real Madrid punya board tu kesemuanya secara kolektif meluahkan hasrat yang diorang dah hilang kepercayaan pada Zidane. So Zidane ni jenis macam kalau kau tak percaya kat aku dah tak ada motivasi nak kerja. Tapi aku haraplah Zidane pergi Spurs. Walaupun mungkin itu satu impian yang tak akan menjadi kenyataan. Ancelotti kembali ke Real. Aku terkejut sebenarnya sebabnya dia macam pinball tau. Dia macam tempias lah. Ancelotti pergi ni, sekarang ni Everton tak ada coach. Desas-desus mengatakan Steve Bruce Newcastle akan pergi ke Everton. Tak tahu betul ke tak. Tapi aku mengharap, please. Ambil lah Everton. Ambil lah Steve Bruce. Aku dengan rela hati bagi. Tapi aku kesian kat Everton nak dapat dia sebenarnya kan. Tapi ambil lah kalau nak ambil. Tapi cerita dia, Ancelotti back to Real Madrid. Aku tak tahu Ancelotti still level dia dulu ke tak. Sebab aku rasa modern football ni, orang macam Jose dah mula struggle. Orang macam Ancelotti ni aku rasa akan struggle. Sebab kau tengok dia dengan Everton musim dia bawa banyak player-player yang kau takkan jangka akan ada kat Everton macam James Rodriguez, Alan daripada Serie A juga dulu. Nama-nama macam ni memang sesuatu yang rare untuk beraksi dalam EPL dan dia sebabkan dia Ancelotti dia mampu bawa. Aku faham kenapa Perez akan fikir okey bawa balik Ancelotti, mungkin Real ni boleh dapat balik konsistensi macam dulu, mungkin dia boleh tarik player. Tapi aku rasa dari segi tactically Ancelotti mungkin bukan orang yang sesuai untuk klub sebesar Real. Aku mengharapkan Conte sebenarnya pergi sana tapi itulah waktu tu. Ifan, saya tak happy lah awak main hari tu macam mana. Awak main 35 minit dah elok. Tapi mistake awak, punca gol. Apa benda kau pergi peluk dia, Fan? Tak apa, Fan, tak apa. Kau relax dulu game ni. Aku ada pengganti untuk kau. Mungkin kau boleh belajar daripada dia. Coach, I'm ready, coach. Put me in. My name is Dion Johan Koos. People call me DJ Koos. I ain't no club DJ. I'm just DJ Koos because I'm cool. I play for FC Midtjylland and I'm coming here to show you how it's done. Alright? Harimau Melaya kawan-kawan. Tak sah kalau aku tak cerita Harimau Melaya. Tinggal 1 hari saja lagi kita lawan dengan UAE kawan-kawan. Dah kalah dengan Bahrain, dah kalah dengan Kuwait. Tak apa. Ada banyak positif yang aku nampak. Secara jujurnya positif aku nampak untuk 35-40 minit first half tu lawan dengan Bahrain. Weh, kita main cun siut. Gila best tengok tim kita passing lama, pegang bola lama. Itu sesuatu yang aku rasa rare kalau kau fan Harimau Melaya. Kecuali tahun 2019 pada peringkat awal World Cup qualifying kita main menang-menang tu dengan Indo, dengan Thailand apa semua kan. Time tu memang aku bangga lah. Tapi sekarang ni bila kau tengok gameplay dia orang, aku rasa saya ni lebih baik. Tetapi individual mistake lah yang aku rasa akan menghukum kita. So benda macam tu, kealpaan, hilang fokus tu semua memang tak boleh jadi. Terror mana kau main tiki-taka ke apa semua, tapi sekali kau buat mistake, that's it. Kan? Contohnya dalam situasi ni Irfan Zakaria dengan Farizal Malias. Dion Kools kawan-kawan. Sekarang ni semua cerita pasal Dion Kools. Dion Johan Kools. Yes bro, dia memang player yang level lain. Taraf dia lain. Dia main dekat Midtjylland, Liga Denmark. Of course, kau boleh expect dia masuk dalam tim ni, dia terus boleh perform. Tetapi, dia nak main mana weh? Aku dengar dia akan jadi makeshift centre back belah kanan ataupun belah kiri, aku tak sure. Sebabnya dia memahami macam mana nak defend. At the same time, dia selalu main right back. So, takkan dia nak ganti Matt Davis, babe? Tak logik lah kan? So, aku fikir logik aku mungkin dia akan menggantikan Irfan Zakaria. Sebab yelah based on mistake last game apa semua kan. Understanding pula satu lagi benda kena fikir. Dion Kools punya understanding peringkat Eropah. Tapi macam mana dia nak forge understanding dengan Aidil dalam masa yang singkat, dalam masa 3 hari? Yes, aku faham. Dia memang world class. So, dia level dia memang harusnya kita ambil orang macam ni. Tapi itulah dalam masa singkat. Aku tak tahu lah. Aku tak tahu apa nak expect. Tu biarlah kau menilai. Tapi itulah aku rasa lagi better kalau kita menilai lepas dah settle lah semua game kelayakan Piala Dunia ni. Sebab aku tak sabar saya nak tengok kelibat Dion Kools. Tapi sekarang ni cara jujur cakap berapa kerat dia pemain lokal yang kita ada dalam tim national kita kan. So, aku tak ada hal. Kau nak ambil warisan ke? Kau nak ambil naturalisasi ke? Tak ada hal. Aku nak tim kita pergi lebih jauh. So, kalau inilah jawapan dia, cara dia, why not?
selamat. Tapi kalau kita lagi teruk daripada time 2019 itu, masa peringkat awal World Cup qualifier ni, ataupun kita tak dapat result positif dalam 3 game baki ni, memang tunggulah. Tak payah aku nak cerita lah. Aku rasa netizen macam korang pun akan cerita kan. So kita tunggu dah lihat lah game lawan UAE, Thailand dan Vietnam. Baki 3 game. MotoGP kawan-kawan, tak sah aku tak cerita MotoGP kan. Sebabnya ialah ada beberapa insiden yang membanggakan aku dan sedih pun ada. Sebab first time dalam sejarah Hafiz Syahrin mengakhiri perlumbaan di tempat yang ke-9. MotoGP dapat nombor 9, itu adalah satu yang boleh dibanggakan. Aku rasa lepas ni all the way up je lah untuk kau kan. Dan Quartararo juara bukan sesuatu yang mengejutkan bagi aku, tapi yang mengejutkan adalah kehilangan seorang pelumba, iaitu Jason Dupasquire yang meninggal daripada peringkat kelayakan, tak silap aku. So ini teringatkan aku kepada insiden Marco Simoncelli satu ketika dahulu yang tak sama insiden dia, tetapi menunjukkan betapa fragile ataupun umpama kaca hidup kita ni. Satu hari kau tengah celebrate, kau tengah happy, kau dalam dunia kau sendiri, tapi satu hari lagi benda tu semua boleh tarik balik. Sekarang ni kita duk celebrate, tapi lah kita kena doakan keselamatan Hafiz Syahrin dan rakan-rakan dan semualah atlet-atlet yang beraksi demi mengharumkan nama Malaysia ni, termasuk bola sepak apa semua. Dan tapi itulah sedih bila dengar cerita Jason Dupasquire ni yang meninggal daripada kemalangan ketika di peringkat kelayakan. So tak apalah, kita doakan yang terbaik je lah untuk keluarga dia. Dan untuk sukan MotoGP itu sendiri, agar bagi aku sukan pemotoran ni sangat penting, bukan dari segi SOP dia je, tapi dari segi keselamatan dia kan. So that's why bila FIA buat keselamatan punya ni, kena ikut lah. Apa-apa pun, Ghostan sampai di sini je. Aku nak ingatkan korang, selain daripada buat On The Way Euro, selain daripada Euro BDB akan bermula tak lama lagi, kita tetap bagi Ghostan untuk korang semua. Okay, so majulah sukan untuk Malaysia. Jangan lupa untuk menyaksikan On The Way Euro. Esok kita akan cerita Spain pula, Botak Bernie Finali dekat IG Astro Arena. Program-program lain buat masa ni tak ada, sebab ialah kita berehat disebabkan kita nak mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan untuk work from home, dan juga kalau boleh tak ada penampilan dekat studio untuk 2 minggu sebelum Euro nak start nanti. Okay, itu pun kita akan ikut SOP juga. So cerita dia, pantaulah Nadi Arena, Nadi Weekend, semua program yang masih ada di Astro Arena yang juga mengikuti SOP, selain aku work from home untuk Ghostan ni lah. Adalah sukan untuk Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Kuliki takating, kuliki takata, kuliki takating.